Okey, terlebih dahulu saya terkejut mendengar dan membaca kenyataan CPO Selangor. Saya tidak pasti sama ada kenyataannya ada orang salah kod, misquoted, ataupun saya belum tahu lagi kandungan apa yang telah dimaklumkan oleh CPO kepada akhbar. Saya hanya membaca akhbar pada hari ini. Saya berasa heran. Kalaulah sesuatu perkara berlaku, itu adalah hak bagi seseorang untuk membuat laporan polis atau tidak. Itu memang hak orang yang dikatakan merupakan mangsa nak atau tidak membuat laporan polis. Itu pertama. Dan lazimnya polis akan membuat siasatan rapi selepas sesuatu laporan polis itu dibuat. Adalah janggal sekali sesuatu rumusan dan kesimpulan dibuat tanpa laporan polis, semata-mata mendengar pandangan atau orang yang ada di sana ataupun video klip yang dirakam. Kalaulah inilah cara, orang akan mempertikaikan profesionalisme. Kerana yang pertama, saya sebagai mangsa, bodyguard saya dengan beberapa orang pembantu saya yang duduk di belakang saya belum lagi ditemu duga. Kalau prosedurnya saya laporan polis, mereka akan temu duga. Sebab tu saya kata, tak ada satu siasatan dibuat apabila tiada laporan polis, betul. Tapi dalam soal ini saya rasa heran kenapa ada satu rumusan yang dikatakan premature tanpa mencari atau mendapatkan keterangan daripada orang yang telah mengadu, ya. Maksud saya orang yang dikatakan telah diserang. Itu saya memang heran. Adakah polis lepas ni buat siasatan untuk sebarang perhimpunan, kita tengok rakaman, ada rakam atau tidak? Tak ada rakam bermakna tak ada kes. Adakah bermaksud begitu? Dan saya memandang serius perkara ini. Saya rasa kesal dan saya minta, saya masih bagi benefit of the doubt. Saya tidak tahu, seperti yang saya cakap, sama ada disalah ertikan atau misquoted. Tapi yang saya heran, macam mana boleh buat rumusan tanpa soal siasat. Itu pertama. Kedua, saya mendapat panggilan daripada OSPD selepas berapa jam kejadian. Dia beritahu saya, sebenarnya dia tanya, YB tadi kena saya kata tak ada, kena muka sikit je. Itu yang saya kata, tapi saya tak bercadang untuk buat laporan. Saya orang yang berprinsip, saya dah kata saya tak buat laporan, saya tak akan flip-flop pada hari kemudian desakan Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat ni pandai, kononnya saya nak maafkan orang itu pun tak boleh, seolah-olah saya tak ada sesuatu yang nak sembunyikan. Saya nak maklumkan, ini bukan satu kejadian. Orang yang ada di sana tahu apa yang berlaku. Tengoklah rakaman video. Saya tak nak lebih cakap kerana saya menghadiri majlis itu kerana mau mendengar pandangan. Dengan satu hasrat murni, itu saja. Saya tidak mau mencari apa sideline story. Saya itu bukan objektif saya. Saya cuma tumpukan kepada apa yang saya nak dengar. Terima kasih Datuk Speaker. Kepung, saya punya turn lah Kepung. Boleh, silakan duduk Kepung. Ya, Padang Serai. Okey, terima kasih Menteri. Saya mau beralih daripada Linus inilah, sebab ini cuma satu mainan politik oleh Kuantan dan juga rakan-rakan daripada PKR yang semuanya menjadi pengikut kuda tunggangan Israel lah, Permatang Pau. Di kawasan PKR sekarang macam mana? Kinabatangan. Kalau cara Linus ini dikembar-gemburkan dan diperbesar-besarkan, bagaikan sudah ditetapkan tarikh di mana Linus will be the nuclear explosion. Saya nak tanya dengan Menteri, adakah Linus satu hari ini akan menjadi seperti Chernobyl ataupun Bhopal di Bombay, ataupun adakah ia sebahaya
adakah Linus ini sebahaya dengan kematian pekerja-pekerja yang berlaku di First Solar Factory di Kulim High Tech, di mana pekerja di dalam gas chamber yang selalu berulang alik ke gas chamber, dia pengsan dalam kawasan kilang dan kemudian 2 hari kemudian dia pun meninggal dunia. Dan adakah ini sebahaya? Is it as bad as or as dangerous as? Dengan izin, as dangerous as the Kulim High Tech First Solar Factory where a few workers have died. Is Linus going to be like that? Because Menteri, dengan izin Menteri, cara Permatang Pau dan juga Kuantan dan rakan-rakan sebelah sini, cara mereka mengatakan, saya takut mau duduk di Malaysia sudah, takut satu hari akan ada letupan nuklear di Kuantan. Saya juga mahu Menteri pastikan bahawa Kuantan ini, Kuantan selamat balik ke Kuantan. Pastikan bila Kuantan balik, ahli Parlimen Kuantan balik ke Kuantan, tak ada radiasi dan dia boleh tidur di rumah dengan nyenyak sekali. Ya, Menteri. Terima kasih. Cara Kuantan bawa ini di khalayak ramai, bagaikan kalau saya pergi ke Kuantan besok, I will be affected by radiation and then I will collapse and die. Menteri, pastikan kami semua selamat, Menteri. Terima kasih. Tiada macam itu, Pak. Tiada, yang berhormat, tiada macam itu. The whole process only involves cracking use of sulfuric acid. Kalau ada pressure component, itu saja. Lepas itu dealing with the waste, seperti mana saya katakan tadi. And there are 3 type. One is neutralized underflow residue, mainly the gypsum, and then flue gas sulfonation residue. Bila saya lawat kilang, saya dah lawat kilang. Kalau nak yang berhormat nak pergi tengok lagi sekali lagi untuk memantau, saya tak sedia bawa. Bila Menteri balik dari kilang, ada radiasi di badan Menteri tak? Mana ada, itu naturally occurring sama dengan Parlimen adalah poin tu yang mereka dah pun